طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ini dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatankuasa Masjid Taman Tengku Jaafar, seterusnya para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Lama tak jumpa tuan-tuan dekat lebih kurang saya ingat 6 bulan kot tak jumpa kan. Last kita jumpa Februari kot. Lepas tu March tu memang saya pun dah tak datang lah, dengar-dengar macam ada COVID ni kan. Jadi bulan 9 pula kita berjumpa tuan-tuan. Harap-harap tuan-tuan semua di dalam afiah. Semoga Allah SWT pelihara saya dan juga tuan-tuan semua daripada sebarang jenis penyakit. Yang pertama-tama sekali tuan-tuan, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, setelah lama pun kita tak pergi kelas, tak start kuliah, kita masih lagi tetap di atas jalannya. Jalan petunjuk ni kita masih lagi berada pada jalan yang lurus ini. Kita masih berada padanya. Kita tak terpesong lagi. Tuan-tuan masih lagi datang masjid macam biasa. Alhamdulillah. Jadi nikmat, kadang-kadang kita rasa nikmat itu adalah nikmat yang berbentuk fizikal semata-mata kan, sedangkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat fizikal, maksudnya fizikal ni harta benda, badan yang sehat, keluarga. Kadang-kadang nikmat spiritual tu yang lebih besar daripada semua benda tu kan. Spiritual, tuan-tuan, orang yang tidak menganut Islam, kadang-kadang agama-agama lain pun mereka ini masih lagi tertanya-tanya kan, macam mana perjalanan hidup mereka sebenarnya. Sedangkan kita orang Islam ni, kita jelas hidup kita. Apa yang kita kena buat atas muka bumi ni, kita buat apa yang Allah suruh, jelas. Mana bukti dia dalam Al-Quran, mana bukti dia dalam hadis kan, nampak. Tapi kadang-kadang amalan setengah agama-agama lain tu, dia orang ni betul ke? Macam ni ke yang disuruh dalam agama? Dia orang pun tertanya-tanya kan, di mana penghujungnya, di mana pengakhirannya, dia pun tak tahu dekat mana kan. Jadi kita ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi spiritual kita sebenarnya dah terjawab. Kita bukan lagi seperti orang-orang lain yang masih lagi cari Tuhan. Apa yang Tuhan nak daripada dia. Yang kita orang Islam jelas, buat amal soleh, tinggalkan dosa, masuk syurga. Jelas, clear kan. Nak dengan tak nak je buat itu kan. Jadi orang-orang lain ni, yang ni ikut Tuhan nak buat, ya jogetlah dia orang kan. Yang ni ikut Tuhan nak buat, yang buatlah yang tu kan. Jadi tak tahu kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan masa yang berbaki ni, kita nak sambung pengajian kita. Kita mengaji apa tuan-tuan selama ni? Kita mengaji tafsir ke? Tauhid ke? Bukan kan? Kita mengaji apa? Kita mengaji doa dan juga zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hari ataupun sepanjang hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada doa yang lebih baik daripada doa Nabi SAW kan. Kita cuba nak karang doa macam mana pun takkan boleh lawan doa Nabi. Pertama sekali, dia Nabi, Allah bagi dia wahyu kan, dia dapat direct daripada Tuhan. Dan Nabi ni pula dia bagi tahu, inni bu'istu bi jawami'il kalim, aku ini diutuskan dengan perkataan-perkataan yang jawami'. Perkataan apa maksud jawami'? Jawami' tu maksud dia, aku ni kalau cakap sikit boleh faham, cakap sikit pun boleh faham maksud yang besar, macam tu kan. Maksudnya kita ni cakap setengah jam, apa sebenarnya yang kau nak cakap? Yang tu kita macam tu, setengah jam cakap apa ustaz ni nak khabar sebenarnya. Tapi Nabi SAW
cakap sikit, kita boleh faham macam-macam daripada satu perkataan tu. Sebab tu kalau doa Nabi tu pendek tapi maknanya besar, kan? Maknanya besar. Sebab tu kadang-kadang satu doa pun berapa hari ulama-ulama nak syarahkan maksud doa Nabi SAW. Jadi sebelum daripada tu tuan-tuan, doa ni perkataan bahasa Arab. Doa ni bukan perkataan Melayu dah, perkataan Arab. Jadi bila kita nak faham apa itu doa, doa itu kalau kita tanya orang Melayu, apa itu doa, kan? Jadi orang Melayu kan khabar, doa yang ni adalah doa. Ni doa betul, kan? Tapi doa daripada perkataan bahasa Arab ad-doa. Ad-doa ni bahasa Arab ni pun satu pula. Panjang pula ceritanya. Bahasa Arab ni pula al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab. Bahasa Arab ni terbahagi kepada dua pula. Ada satu al-lughah al-arabiyatul fusha, bahasa Arab standard. Dan ada satu al-lughah al-arabiyah al-ammiyah, bahasa Arab pasal. Ada dua. Standard, pasal. Okey. Standard ni pula, bahasa Arab standard ni pula terbahagi pula kepada dua. Ada al-lughah al-arabiyyah al-hadithah, bahasa Arab moden, kan? Dan satu lagi al-lughatul arabiyyatul qadimah, bahasa Arab lama ataupun bahasa Arab klasik. Okey. Jadi bila kita nak bercakap tentang Al-Quran, bila kita nak bercakap tentang hadis, ataupun kita nak cuba terjemahkan perkataan yang Nabi cakap, kita tak akan tengok bahasa Arab moden. Kita akan rujuk balik kepada bahasa Arab klasik ni tadi. Klasik ni tadi. Okey. Tapi di sekolah-sekolah kita tu, anak-anak kita tu kalau belajar bahasa Arab, majoritinya adalah bahasa Arab moden, bahasa Arab moden, kan? Okey. Cumanya bila kita dah belajar bahasa Arab tu, kita akan dapat jugalah, kan? Sama je lah, kan? Belajar bahasa Melayu dapat lah. Apa ni, lorat Negeri Sembilan dapat semua tu, kan? Lorat Kelantan dapat, apa semua dapat, kan? Okey, apa nak cakap tadi? Doa. Okey. Doa di dalam bahasa Arab qadim, bahasa lughah al-arabiyah qadimah, bahasa Arab klasik ni, ia boleh membawa makna sekurang-kurangnya 8 makna. Doa itu sahaja 8 makna. Tapi hari ni saya nak bagi tahu 3 je, ya. Okey. Doa ni yang pertama sekali, dia boleh membawa makna minta. Minta. Bila sebut doa je, Arab akan faham. Dia boleh difahami dengan bahasa Arab yang lama adalah minta. Sebab tu dalam Al-Quran ada sebut faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Okey. Nad'u tu datang daripada doa ni tadilah, doa tu. Maka katakanlah wahai Muhammad, panggil nad'u abna'ana, panggil anak-anak kita, isteri-isteri kita, anak-anak kita. Tak payah ceritalah ayat ni. Jadi kita nak beritahu yang pertama sekali, doa boleh membawa makna panggil. Okey, nombor 1 panggil. Nombor 2, doa juga boleh membawa makna minta ataupun minta tolong. Okey. Apa contoh dia di dalam Al-Quran? Al-Quran ada guna perkataan yang sama tapi membawa makna minta tolong pula. Contohnya dalam Al-Quran Allah sebut wa in tad'u musqalatun ila hamliha. Dan sekiranya orang yang dibebani dengan dosa itu panggil orang lain untuk tolong beban, angkat beban dia sama-sama, la yuhmal minhu syai'. Al-Quran kata, ini ayat ni ketika mana Allah cerita wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Lepas tu Allah sambung wa in tad'u musqalatun, dan sekiranya orang yang menanggung dosa ni tadi panggil orang ataupun minta tolong orang, tanggung beban dia, orang tu tak akan dapat tampung beban tu. Okey, jadi saya nak beritahu yang keduanya boleh membawa makna apa? Minta tolong. Nombor 1 tadi apa? Panggil. Alhamdulillah. Nombor 2 minta tolong. Dan yang ketiga, dia boleh membawa makna cakap. Dalam Al-Quran contoh dia fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna.
dan tidak ada lainlah yang mereka itu cakap apabila telah datang kepada mereka azab kami. Ini cerita dalam Al-Quran lah. Jadi dakwahum, perkataan doa juga kat situ boleh membawa makna cakap. Cakap. Okey. Apa nombor satu tadi? Panggil, minta tolong dengan cakap. Baik. Jadi kalau kita itu berdoa, kalau kita berdoa, cuba kita tengok balik, ada tak salah satu ataupun ketiga-tiga elemen ataupun salah satu daripada tiga-tiga elemen itu di dalam doa kita? Ada tak? Ada tak kita panggil Tuhan? Kan? Ya Rab, ya Rab. Kan? Kita ni samalah, maksudnya kita yang rajin berjemaah ni kadang-kadang tuan-tuan, kita ni terlalu bergantung dengan doa imam sebenarnya, betul kan? Balik kita tak baca doa dah. Kita baca, imam baca apa tadi, apa ada doa tak hari ni? Ada doa imam tadilah, saya aminkan dia kan. Kita sendiri tu tak ada doa kadang-kadang. Kita tak berdoa pun kadang-kadang. Jadi kita kena ingat doa itu memerlukan salah satu ataupun tiga-tiga elemen tu tadi. Yang pertama apa dia? Kita panggil Tuhan, ya Rabb, ya Zal Jalali wal Ikram. Lepas tu kita minta tolong dengan, ya Allah tolong aku. Ataupun kita bercakap dengan Tuhan, ya Allah hari ni aku susah, ya Allah bantu aku. Jadi itu adalah elemen-elemen yang patut ada di dalam doa. Alhamdulillah bagus kita ni berjemaah, tapi kita kurang sikit berdoa. Sebab kita memang pergi sembahyang dah, imam baca doa, kita pun amin kat belakang, tapi kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang kita doa. Jadi tak dinamakan doa apabila kita pun tak tahu apa kita minta. Macam itulah saya cerita dulu kan YB ni surat ni tapi dalam bahasa Jerman lah YB, saya minta ni surat ni dalam bahasa Jerman. Apa, kita pun tak tahu bahasa Jerman, apa minta dalam surat tu pun kita tak tahu. Jadi tak dinamakan doa. Jadi jangan kita hanya bergantung dengan upacara doa, tetapi kita sendiri itu tidak berdoa. Kita mesti minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kenapa kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak apa, hari ni kita baca satu doa pun tak apa. Kita kena tahu kadang-kadang tu kan? Macam saya khabar lah, ramai orang tahu nak solat tapi tak tahu kenapa kena solat. Kenapa kena solat? Kita tak tahu kadang-kadang. Jadi begitulah juga doa ni. Ramai pandai berdoa tetapi tak tahu kenapa kita kena berdoa. Baik, yang pertama sekali, doa ni dia adalah lambang lemahnya kita, lambang kita ini rendah diri dengan Tuhan. Macam kita minta tolong dengan orang, kita ni manusia ni, kalau boleh kita pun tak nak minta tolong dengan orang. Hidup ni kita tak nak lah minta tolong orang, tapi kalau kita minta tolong maknanya kita memang susah kan? Dan kita waktu kita minta tolong, kita akan rendah dari tolonglah saya, macam tu lah kan. Jadi apabila kita minta dengan Allah, bila kita minta dengan Allah, ia adalah lambang kita ini merendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu, tujuan berdoa. Nombor dua, apabila kita merendah diri dengan Allah, maknanya dalam masa yang sama kita menganggap Allah itulah yang maha hebat. Kalau kita minta tolong dengan YB tu, kita tahulah YB itulah hebat waktu tu kan. Apa kau nak? Jadi kita consider dia lebih hebat daripada kita kan. Jadi kita minta dengan Allah, kita tahu yang Allah itulah yang lebih hebat. Baik. Jadi yang seterusnya, kenapa lagi tujuan? Apa lagi tujuan apabila kita nak minta kepada Allah tu? Okey. Doa adalah salah satu cara untuk kita lepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Okey, sebab apa? Sebab ada hadis tentang Aisyah radhiyallahu anha tanya tentang seorang lelaki ni. Kadang-kadang kita rasa kita ni boleh bebas daripada azab Allah sebab kita ni, saya ni baik orang kan. Saya ni Johnny rajin sedekah, rajin tolong orang, rajin buat family day kan. Family day kan menghubungkan silaturahim kan. Aisyah radhiyallahu anha tanya tentang seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ni siapa tuan-tuan? Abdullah bin Jud'an ni seorang lelaki
dan sangat dikenali pada zaman jahiliah. Orangnya sangat pemurah. Pemurah sangat orang ni. Kalau dia bersedekah tu, orang yang lalu di bawah dapat makan, dapat ambil. Orang yang lalu di tengah pun dapat ambil. Dan orang yang menaiki unta pun dapat ambil. Jadi apa maksud dia? Faham kan? Betapa banyaknya yang diberi kalau dia bersedekah tu. Sehingga setengah riwayat mengatakan Abdullah bin Juda'an ni, kalau dia jamu orang, dia akan sembelih lebih kurang 100 ekor unta. 100 ekor unta untuk jamu sahaja orang. Jadi sangat pemurah. Dan Abdullah bin Juda'an ni juga sangat menyambungkan silaturahim dan membela orang-orang yang tertindas di Mekah. Sebab dia ni ada kisah dengan Nabi SAW. Abdullah bin Juda'an ni, dia dengan Nabi, dia ada buat satu perjanjian yang dikenali dengan Hilful Fudul. Hilful Fudul, perjanjian Fudul ni satu perjanjian yang di mana kabilah-kabilah Quraisy, kabilah suku-suku Quraisy ni duduk berkumpul di rumah Abdullah bin Juda'an, buat satu perjanjian untuk melawan kezaliman yang berlaku di Mekah. Jadi Abdullah bin Juda'an adalah kepala yang kira macam satu kos ni, satu kempen ni. Abdullah bin Juda'an lah kepala. Dan Nabi datang di rumah Abdullah bin Juda'an ketika tu untuk menyertai Hilful Fudul ni tadi. Sebabkan ada seorang peniaga berniaga datang daripada luar, berniaga di Mekah. Ada orang Mekah yang beli tapi tak bayar-bayar. Tak bayar-bayar. Jadi orang yang ni, wahai orang Mekah, dia ni tak bayar. Orang Mekah semua tak nak. Sebab orang yang beli ni tadi dan tak bayar ni tadi orang besar. Nama dia Al-Wa'il bin As. Wa'il. Jadi semua orang takut. Jadi Abdullah bin Juda'an buat satu kempen lawan. Wa'il sila bayar. Dan Nabi sertai. Jadi nak bagi tahu kat sini, Abdullah bin Juda'an ni seorang lelaki yang pemurah, menyambung silaturahim, melawan kezaliman. Bagus. Tapi dia ni cumanya apabila Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, dia mungkin mati pada tahun itu ataupun tahun selepas ataupun sebelum daripada itulah. Dia meninggal kira macam itulah time dia. Mungkin dia tak sempat pun. Sebab Nabi mula-mula dilantik, dia tak terus dakwah, betul? Dia hanya berdakwah di kalangan orang-orang dekat. Jadi mungkin Abdullah bin Juda'an ni pun tak dapat Islam. Okey, apa nak cerita? Aisyah tanya kepada Nabi tentang Abdullah bin Juda'an ni tadi. Dia tanya kepada Nabi, dia kata Abdullah bin Juda'an seorang lelaki yang sangat pemurah, sangat menyambung silaturahim. Aisyah tanya, hal zalika nafi'uhu, adakah yang demikian itu membawa manfaat kepadanya pada hari akhirat? Nabi SAW sebut apa? La yanfa'uhu, tidak ada manfaat langsung kepada Abdullah bin Juda'an. Benda tu kadang-kadang bila kita bagi dekat dunia ni, Allah akan balas balik. Kadang-kadang kita bagi, automatically Allah balas. Mungkin Abdullah bin Juda'an ni Allah dah balas balik dekat dunia ni. Dia bagi kat orang, Allah bagi lagi kat dia kan. Tapi hari akhirat ada manfaat tak benda-benda yang dia buat tadi tu? Nabi SAW kata, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat langsung untuk dia benda-benda tu tadi. Innahu lam yaqul yauman, sebab apa? Satu hari pun dalam hari Abdullah bin Juda'an ni tak pernah sebut Rabbighfirli khati'ati yaumaddin, Tuhan aku, ampunkan aku pada hari pembalasan nanti. Maknanya satu hari pun Allah bin Juda'an tak pernah minta dengan Tuhan. Kan dia jenis tabur, tapi dia dengan Tuhan langsung tidak ada, tak pernah minta sekali pun. Sekali pun tak pernah sebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, betapa besarnya nilai doa sebenarnya kan? Bila Tuhan ampunkan kita, bila Tuhan tahu kita ini minta dengan dia, dia bagi kita bebas daripada azab dia. Okay, itu yang ketiga. Itu poin yang ketiga, kenapa kita kena berdoa. Dan yang keempat,
Nabi SAW sebut di dalam hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ialah ibadah. Lepas tu Nabi SAW baca ayat di dalam Al-Quran daripada surah Ghafir. Allah sebut, Nabi SAW baca lepas dia kata ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ialah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nabi SAW sebut doa itu adalah ibadat. Baik. Jadi yang pertama sekali kita nak faham apa maksud doa itu ibadah. Jadi apa yang kita boleh faham daripada hadis Nabi SAW sebut ni, doa itu ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Macam mana kita berpuasa, macam mana kita solat, kita berdoa, ya Allah, macam itulah pahala doa. Ya Allah, kan kita minta aja. Okey. Dan yang kita juga boleh faham, ad-du'a huwal ibadah. Maksud dia, sebaik-baik ibadah adalah doa. Boleh faham macam tu ke? Okey, sebab apa saya kata sebaik-baik doa adalah ibadah, sedangkan tak ada, Nabi tak sebut sebaik-baik pun. Tapi kita boleh faham daripada kata-kata Nabi, sebab Arab dulu dia ada perkataan dia. Dia kata al-malu al-ibil. Harta itu adalah unta, dia kata. Maksud dia al-malu al-ibil maknanya sebaik-baik harta adalah unta. Itu maksud dia. Waktu zaman jahiliah Arab dulu, the best thing that you can have is unta, camel. Itu yang awak boleh ada, kan? Orang tak kira Arab tu berapa biji lot rumah ada tak, dia tak kira. Berapa ekor unta kau ada, kan? Jadi kita boleh faham macam tu lah. Tapi kalau hari ni bukan unta lah, apa? Mercedes lah ataupun duit lah, kan? Harta itu adalah duit. Orang tak kira pun berapa biji kereta, berapa duit dalam akaun kau, kan? Jadi itu mungkin yang boleh dipahami. Baik, balik kepada ad-du'a huwal ibadah. Kita boleh faham sebaik-baik doa, sebaik-baik ibadah adalah doa. Betul ke kenyataan ni? Boleh jadi betul, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau kita fikir, kadang-kadang kalau kita solat, kita solat sunat, kita ni rajin solat sunat, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang bila solat tu, otak kita pun melayang, betul tak? Melayang-layang pergi ke mana-mana, kan? Puasa, kita rajin puasa, alhamdulillah. Tapi bila puasa tu kadang-kadang puasa tu, tengah-tengah puasa tu kita boleh mengumpet kawan kita, kan? Boleh ya, kan? Puasa, kan? Tapi kalau kita berdoa, kita minta dengan Tuhan, waktu tu kita merendah diri dengan Tuhan, kita puji Tuhan. Nampak? Jadi banyak elemen perasaan kita hadir. Waktu, ya Allah, aku hari ni, Allah, esok ni aku ada benda, ya Allah tolonglah. Jadi banyak elemen dekat situ yang boleh membawa makna doa itu adalah ibadah yang terbaik. Doa. Jadi doa ni adalah perkara yang penting sebenarnya di dalam hidup kita. Okey, ayat tadi. Lepas Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nabi baca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Tuhanmu, mintalah kepada aku, nescaya aku astajib lakum. Ini jawab syarat, maksudnya aku pasti akan mustajabkan untuk kamu. Astajib lakum. Okey. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya mereka yang membesar diri daripada beribadah kepadaku. Nampak? Dia kata doa tadi, lepas tu doa tadi, siapa yang membesar diri daripada beribadat kepadaku, maknanya doa itu sendiri adalah ibadat. Ibadati. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka itu akan masuk ke dalam jahannam. Jahannam ni apa? Neraka lah. Bukan janam bukan. Jahannama dakhirin, dalam keadaan yang hina. Nampak Jadi seperti mana Abdullah bin Jud'an yang tak minta dengan Tuhan, dia masuk dalam neraka. Begitulah juga kalau kita besar diri dan kita tak pernah, aku rasa hidup ni okey kot, tak payah minta apalah dengan Tuhan, kan? Okey je, minta biasa-biasa je lah, amin okey, kan? Kita tak pernah rasa rendah diri minta dengan Tuhan, kan?
ada kemungkinan termasuk dalam golongan ni. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Sebab dia tak mau rasa hina, minta dengan Tuhan. Dia tak pernah buat benda yang menghinakan dia. Ya Allah, aku lemah, aku tak ada daya, aku tak ada kekuatan. Dia tak pernah buat benda tu. Kalau dia tak mau rasa hina dengan, tak pernah buat benda yang macam tu, dia nanti akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan yang hina. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, astajib lakum. Jadi tuan-tuan, doa apa tadi? Doa yang kita minta dengan Tuhan, apa sahaja doa, kita kena tahu satu benda. Dan kalau kita betul minta dengan Tuhan, doa itu sampai ke tak sampai? Sampai. Astajib lakum. Tuhan akan mustajabkan. Cumanya bagaimana Tuhan mustajabkan itu, kita dah bagi tahu dulu. Allah akan mustajabkan dengan salah satu daripada 3 perkara. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala akan imma an tu'ajjala lahu, Allah akan bagi terus. Wa imma ayyadakhiraha, Allah simpan doa itu dan untuk hari akhirat, kan? Timbang-timbang kita ni rasa macam soleh kan, tiba-tiba banyak pula dosa mengumpit tadi. Mana nak tampung? Allah simpan. Allah tak mustajabkan doa kita, tapi Allah simpan untuk hari akhirat, untuk tampung balik dosa kita yang banyak nak tadi. Alhamdulillah, boleh pahala masuk balik dalam syurga. Itu sampai doa tu kepada Allah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mustajabkan doa kita itu dengan imma ayyasrifa ayyasrifa anhu minas su'i mislaha, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan alihkan perkara yang buruk, seperti mana benda yang baik yang kita minta dengan Tuhan tadi tu, Allah tak bagi yang tu, tapi Allah ambil, Allah simpan supaya kita ini tak kena benda yang buruk. Contohnya, memang kita ditakdirkan untuk dilanggar kereta, contoh, tapi disebabkan ada doa kita yang jujur, yang merendah diri dengan Tuhan tadi, kita minta, ya Allah, berilah dan ni harta yang banyak, contoh kan. Kan itu pun masalah itu kan, minta dunia sahaja kan. Jadi saya dah khabarlah dulu, maknanya jangan kita minta dunia sahaja, Allah tak suka. Minta sekali akhirat. Sebab tu kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi, tapi kalau kita minta satu benda dan Allah tak bagi benda tu, ada kemungkinan Allah nak elakkan kita daripada terkena benda yang buruk. Allah tak bagi yang tu, Allah elakkan kita tak kena langgar kita. Tak dapat benda tu, tapi badan kita selamat. Jadi yang tu adalah antara benda yang Allah Subhanahu wa taala jadikan yang kepentingan doa. Perlunya kita itu berdoa, dan jangan hanya berharap dengan upacara doa. Kita di Malaysia rajin upacara doa. Sebelum majlis mesti ada doa. Apa-apa doa, tapi kita itu kalau ikut maksud yang pertama saya bagi tadi, apa tadi? Panggil, apa lagi tadi? Minta, dengan lagi satu cakap, kan? Satu pun tak kena kan, kalau kita hanya bergantung dengan upacara doa. Kita sendiri itu mesti ada minta. Dan sebab tu pakai baju pun kita doa. Sebab kita belajar hadis Nabi SAW, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan pakai baju pun baca. Jadi kita ajar benda itu di dalam kuliah kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak sempat juga untuk kita baca apa-apa hari ni. Kita hanya bincang balik, kita hanya remind balik apa benda yang kita patut belajar. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini ikut SOP, kita kena berhentilah. Sallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa ayyaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.